Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab solat sunat. Hadis ke 141. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un qabla az-zuhri ba'da az-zawali tuhsabu bimislihinna min salati as-sahar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa min syai'in illa wa huwa yusabbihu Allah tilka as-sa'ah. Summa qara'a yatafayya'u zilaluhu 'anil yamin wasyama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. An-Nahli 48. Al-ayah kullaha. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis gharib. Bab wa min suratin Nahli. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat salat sunat sebelum zuhur selepas gelincir matahari dikira sama dengan 4 rakaat salat tahajud. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, semua benda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Yang bermaksud ada ciptaan Allah yang berpindah-pindah, bayang-bayangnya ke kanan dan ke kiri pada pagi dan petang dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka merendah diri. An-Nahl ayat 48. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia. Pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk salat sunat. Hadis ke-141 ni diriwayatkan oleh Umar al-Khattab. Umar ni semua kenal lah. Sahabat Nabi juga pak mentua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang kedua. Nabi dia sebut kalau ada Nabi lagi lepas aku ni, maka yang paling layak jadi Nabi ialah Umar al-Khattab. Oh, hebat, orang ni tegas. Umar al-Khattab ni dia isteri dia ramai. Isteri dia ada 7 orang semua. 7 orang isteri Umar al-Khattab. Tapi bukanlah satu-satu masa 7 orang. Dia ada isteri dia yang pertama nama dia Qaribah. Yang kedua Ummu Kalsum. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Jamilah. Yang kelima Atikah. Yang keenam Ummu Hakim. Yang ketujuh Ummu Kalsum. 7 orang isteri Umar al-Khattab. 3 orang yang pertama ni Qaribah, Ummu Kalsum dengan Zainab, 3 ni zaman dia duduk kat Mekah. Umar al-Khattab ni garang-garang dia. Qaribah ni dia tak dapat nak Islam kan. Maksudnya Umar al-Khattab dia masuk Islam, bini dia kafir. Duduk sekali. Bini kafir, isteri dan suami Islam duduk sekali. Zaman tu dia tak ada undang-undang ni, dia tak macam sekarang ni lah. Maksudnya kahwin dengan kafir tu boleh hari. Bini kafir dia Islam duduk sekali. Sampai ketika mana dia nak hijrah ke Madinah, dia dakwah bini dia Qaribah. Tak nak kafir itu lalas, dia cerai kan. Dia ceraikan bini yang pertama Qaribah. Dah cerai itu Abu Sufyan masa tu mesti kafir lagi. Abu Sufyan pula take over, dia kahwin dengan Qaribah. Kan? Salin lah. Abu Sufyan. So, Umar ni dia ni orang bangsawan, ada kedudukan. Jadi bila dia ceraikan bini dia Qaribah tu, jadi bini dia ni jadi macam kontak-kanting. Jadi orang kafir ni nak tunjuk hebat, dia ambil Abu Sufyan yang ambil bini tu, angkat balik martabat. Tapi dalam kalangan orang kafir musyrikin Mekah. Yang kedua Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni macam tu juga.
Kapir duduk dengan Umar. Umar hebat-hebat dia tu. Kapir juga, pakai kapir. Sampai hijrah kapir Nabi cerai. Yang ketiga Zainab, yang ni. Kapir juga duduk dengan Nabi, Nabi dakwah, masuk Islam dan hijrah dengan Nabi ke Madinah. Kemudian masa kat Madinah tu dia kahwin lagi lah dengan Jamilah, Atikah, Ummu Hakim dengan Ummu Kalsum. Yang last sekali ni Umar Al-Khattab, dia ada anak Hafsah. Hafsah tu kahwin dengan Nabi. Bini dia, isteri dia yang ketujuh ni Umar Al-Khattab, Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni cucu Nabi, anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali dengan yang Fatimah dapat anak Kalsum. Ummu Kalsum kahwin dengan Umar Al-Khattab. Tapi zaman dia orang ni, zaman kahwin kecil-kecil lagi, tak cukup umur 7-8 tahun je dah kahwin, kan? Jenis sama. Tapi maksudnya kahwin tu, orang ni kahwin salin ni tukar ni bapak ni tukar situ. Suasana lah. Dia nak kekuatan Islam pada kita gitu. Okay, itu hebatnya Umar Al-Khattab. Tapi hebat-hebat dia pun bini dia pun kapir juga. Hidayah tu milik Allah. Okay, dalam hadis ini disebut Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, Nabi sebut 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur ni, sebelum zuhur ba'da zawali syamsi, lepas matahari tergelincir. Maksudnya lepas masuk zuhur 4 rakaat sebelum kita sembahyang zuhur, tuhsabu bimislihinna min salati ishar. Dia punya nilai dia itu sama dengan kita sembahyang tahajud 4. Kata Nabi. Tuan-tuan, kalau tak dapat, tak dan nak solat tahajud sebelum zuhur, yang lupa ambil 4 rakaat. Betul, orang tanya dah tahajud dah, dapat dah 4 rakaat, sama nilai. Dia pahala dia. Kemudian kata Nabi SAW, walaisa min syai'in illa wa huwa yusabbihullaha tilka sa'ah. Waktu matahari dia tergelincir tu, dia waktu yang mana semua makhluk Allah akan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kelebihan ni, matahari tegak tu waktu haram salat, tapi dia tergelincir je, orang berebut. Semua makhluk Allah ni akan bertasbih, solat-solat sunat dan sebagainya. Dan dikatakan semua makhluk Allah dia akan bertasbih bila matahari itu dah tergelincir. Summa qara'a, kemudian Nabi baca, yatafayya'u zilalu 'anil yamini wasyama'il sujada lillahi wa dakhirun. Allah sebut dalam Quran, ayat Quran surah Nahl itu, semua ada ciptaan Allah, yatafayya'u zilaluhu, yang mana makhluk Allah ni dibentuk bayang-bayang. Kalau matahari tu, kalau orang berdiri dia terbayang-bayang. So bayang-bayang tu bentuk makhluk Allah. Yang itu bergerak. Pagi dia ke kanan, petang dia ke kiri. Tengok matahari. Matahari belah sini, bayang-bayang ke sana. Matahari belah sini, bayang-bayang ke sana. Jadi bayang-bayang ni juga, hatta bayang-bayang ni, makhluk Allah ni juga, mereka ni akan sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk dengan kehendak Allah dan merendah diri. Wahum dakhirun. Ni nak ceritakan kelebihan salat sebelum zuhur. 4 rakaat tu kelebihan dia, dan waktu yang mana semua makhluk Allah ni bertasbih. Jadi insya-Allah tetap dia, bila kita baca hadis ni, kita tahu kelebihan yang tersebut. Jadi kita jangan tinggallah sebelum zuhur. Sebelum ni dia kata, minggu lepas dia kata tidak disentuh oleh api neraka kan. Ini dah ada kelebihan macam solat qiyam, tahajud. Insya-Allah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah